بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada malam ini kita mari lagi sambung 2 minggu yang telah lepas mengenai apa yang berlaku di Gaza. Tapi malam ini kita mari fokus kepada Al-Quds. Al-Quds. Apa dia? Al-Quds merupakan agenda setiap orang Islam. Al-Quds qadiyatu kulli muslim. Panha Al-Quds ni kita kena buat jadi warak hang pracaca, warak hang muslim ทุกคน tu dia jadi lagu tu. Al-Quds qadiyatu kulli muslim. Al-Quds คือ warak hang muslim ทุกคน duduk kecek semua sebenarnya kita ni tak ada lah. Seminggu dua kan duduk peling. Kita ni duduk peling banyak lagi. Banyak lagi orang tak kena, tak boleh nak beza Al-Masjidil Aqsa misalnya. Tak kena lagi Al-Masjidil Aqsa. Kita jangan duduk peling. Jangan duduk peling. Di mana Al-Masjidil Aqsa? Al-Masjidil Aqsa kawasan dia luas. 90 rai tu. Di keliling pagar, bukan di masjid dak. Dalam kawasan 90 rai itu lebih kurang masjid ni kalau sekali dengan hak tak pakar ke hak kena butuh hak 10 buah masjid je dalam kawasan tu. 10 buah masjid, masjid halus, masjid siapa ke Masjidun Nisa, masjid perempuan pun ada. Masjid Burak, masjid Burak hak sempena dengan Nabi kita duduk ikat Burak. Situ ada juga sebuah masjid. Tapi lah ni dia tukar masjid Burak tu, dia pergi letak buat dinding dia tu, dia buat tulis dinding Kampung Ronghai, dia tukar. Jadi tak ada nama Burak tu, dia tulis Kampung Ronghai, hak dia duduk hatuk. Pala dia duduk teriak situ lah. Tu dia. Tu Kampung Ronghai. Pada asalnya nama kawasan Burak. Masjid Magharibah, Masjid Marwani. Lepas tu hak masyhurnya Masjid Sakhrah, Dom Silang. Masjid Sakhrah. Lepas tu Masjid Dom Sidam hak hitam tu. Apa dia? Buah gutung. Dia panggil buah gutung lah, buah gutung hitam tu. Hak masyhur kata Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya bukan Masjid Aqsa. Bukan di Masjid Aqsa situ. Situ adalah dia panggil Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli. Pas Masjid Aqsa mana? Semua kawasan pagar, dia pagar. Kerana Al-Aqsa ni dia tinggi pada masa dulu. Tinggi, tanah lapang tinggi. Tanah lapang tinggi. Kawasan tu rendah belakang dia setepak nak tinggi. Jadi dengan batu-batu bukit tapi lapang gitu. Tapi dengan lama kelamaan tu dia mau gisamo, dia ada sebahagian ni jadi gisamo, lepas tu buat pagar. Pagar ni kita tak gambar, kita dah ingat kata pagar ni pagar apa mau kita ingat pagar kambing itu ada. Bukan pagar, sebenarnya benteng kampung tinggi 2 lapis dia apa tinggi ni. 90 rai itu. Pak tapel tu dia pagar dengan tu belakang tu. Sebelum pada kita masuk sejik tu, supaya dengan sejik hari lah.
Bangunnya dia tu dia buat dengan benteng dulu, pagar pak tapai tu. Nah, di situlah dia ada pitu-pitu tu. Pitu dia ada 10, 15 pitu semua nak masuk tu. 15 pitu masuk pagar tu. Tapi learning boleh ada sekat 10 pitu yalah hak boleh pakai. 5 pitu tu jadi katuk secara tawon katuk. Katuk pada masa dulu lagi, masa Salahuddin Ayyubi tu katuk. Kerana keamanan lah. Itu banyak dah. Kerana keamanan tu kalau dia nak jaga katuk. Nah, daripada 15 tu pada 10. Learning tu boleh duduk dalam sekitar 10 pitu yalah. Duk guna lagi, operasi lagi. Jadi situ tu pun banyak orang duduk silap faham dah. Silap faham. Bukan Al-Masjidil Aqsa, bukan bina masjid. Tetapi kawasan 90 rai, 144,000 meter persegi. Neng sen simun 4,000 tarang met. Tu kita pergi faham situ dulu. Nak winapak jadi tergambar dulu. Lepas tu plastik ni banyak mana? Plastik ni dia luah. Bumi plastik ni 25-26 ribu tarang kilometer. Kalau kita nak banding mudah ke, ambil daripada Patelung, Segoro, Setun, lepas tu 3 wilayah. Jadi ni cangwak ni. Lebih kurang. Kalau capur dua tu, capur ne cangwak ni, apa dia? Segoro dengan Patelung dengan Setun, patu Taning, Jala, Naro. Boleh tu satu plastik hak dulu, plastik hak besar. กือบ 26,000 tarang kilometer niati dia. ภาคใต้semua ni lebih kurang 70 ni,ประมาณ 70,000 tarang kilometer. Ambil daripada mana ภาคใต้ya? Ambil di Sarawak ke apa? Lupa dah Sumpah dah. Tu mari tu 70,000 tarang kilometer. Jadi maknanya bagi 3 lah, bagi 3. Kita kata ambil ne cangwak tu mari. Hak tu bumi plastin hak asal. Lepas tu setelah pada tu learning lagu mana jadi? Learning. Nah, setelah daripada tertubuhnya Daulah Israel tu pada tahun 1948. Nah, sapakah ini sute bumi plastik tu hak luah ne cangwak sat ni. Hak orang Islam pergi duduk mana? Orang Islam pergi duduk di Gaza. Duduk di Gaza. Ingat mana dah duduk di Gaza. Pakat lari ne cangwak ni. Hak ne cangwak semua ni. Rakyat semua ada 20 juta lebih pada masa dulu. Sebahagiannya mari duduk di Gaza, duduk hijrah di Gaza. Dia panggil Nazihin. Nazihin maknanya pelari dalam negeri. Daripada dalam negeri pergi pindah hijrah pergi dalam negeri pula. Tu dia panggil An-Nazihin. Sebahagian besarnya pergi habis sute dunia, lari. Tu dia panggil muhajirin, refugee, dia panggil Pu Apayop. Pu Apayop ni ada 2 jenis. Di plastik supaya dengan di Syria ada Pu Apayop daripada negeri daripada mana? Daripada Segoro, daripada jalan pergi di Sungai Padi tu. Gazah ni kita duk royak banyak kali dah. Tak ada ayat banyak kali. Luah Gazahnya banyak hampir Sungai Padi 365. Halus pada hampir Sungai Padi. Hampir Sungai Padi 380. Gazah ni 365 sama semua tarang kilometer. Pakak hidup toko situ 2 juta orang duduk situ. Suti hampir. Hidup 2 juta. Lah ni ada sekitar 1,800,000, 1,900,000. Lah mudah-mudah kata 2 juta orang. Pas 2 juta orang ni orang 3 cangwak lah. Orang 3 cangwak ni 1,800,000, 1,900,000. 3 cangwak kita ni. Tani Nara Jalan ni 1,800,000. Gi duduk di ampun Sungai Padi ampun dia. Tu hak Gazah dia panggil dah. Pas Gazah ni dia mai duduk
apa dia duk sepadan dengan Mesir ni, duk Mesir. Sepadan dengan Mesir. Sepadan ni bukan sepadan laut dah. Sepadan tanah lapar gini. Sepanjang nara tani tu. Tak ada sungai, tak ada apa dak. Apa dia tanah biasa. Gilik sana Rafah. Rafah tu, Rafah di Wazah pun ada, Rafah balik Mesir pun ada. Rafah tu. Nah, pitu katuk dia buat pitu apa dia supaya pitu ni lah, pitu gek ni. Nah, pitu gek Rafah. Yang orang panggil jalan lalu asasi di antara Rafah Wazah dengan Rafah Mesir. Kena katuk belakang tu. Katuk siapa dulu ni? Suku. Kau dulu nak tu Rafah ni. Rafah duduk di Mesir. Sepadan Mesir. Wazah ni dia sepadan dengan Mesir. Payah mengajar, tak ada kitab, tak ada apa itu ni. Nah, kalau nampak tu kan kita boleh tengok peta selalulah. Tu dia. Hak tu di Wazah. Lepas tu hak kata Dhofah sat ni, Dhofah Rubiah sat ni, Dhofah Rubiah ni taning. Duduk di taning. Celah-celah tu Yahudi ambil. Naga, tabah, golok, pekbung, jingo. Mari siapa kau mari telubai mari apa semua tu ambil jadi negeri Yahudi. Lepas tu kawasan taning itulah dia panggil Dhofah Gharbiyah, West Bank. Duduk sepadan dengan apa? Sepadan dengan Jordan, sepadan dengan Urdun. Jauh tu. Jauh. Dhofah Gharbiyah, West Bank dengan Ghazah ni lebih kurang 80 kilo, 75 kilo. Ghazah, hampir Ghazah dengan West Bank di apa dia Al-Masjid Al-Aqsa. West Bank, Al-Masjid Al-Aqsa duduk di West Bank, bukan duduk di Ghazah. Duduk di West Bank, duduk di Dhofah Gharbiyah. Masjid Al-Aqsa. Dhofah Gharbiyah ni sepadan dengan apa? Sepadan dengan Jordan, dengan Urdun. Enggak molek dah. Jadi taning semua tu ada satu Dhofah. Lepas tu kok jalan ni Yahudi mereka habis jalan ni. Nah, jalan segoro apa dia setun Pathelung, hak asalnya plastik semua orang Islam belaka tu duduk situ. 90% lebih, 95% orang Islam semua 20 juta lebih. Yahudi pada masa tu 3,000 orang, 5,000 orang tinggi. Apa? Pada masa 100 tahun dulu. Tak ada lagi. Sebab tu dalam kisah dia ada seorang Yahudi nak nangsir orang Austria. Bahasa Arab dia panggil Namsa, bukan Australia, Austria. Nah, Yahudi. Nama dia apa? Herzl, Theodor Herzl. Nah, dia ni jadi nak nasib gitu ya, tak ada gapo, tapi dia buat semakom Zionis. Kemudian dia pergi mesyuarat di Switzerland, satu bandar, nama bandar dia Basel, Muniang Basel, Switzerland. Pada tahun berapa? Pada tahun akhir korun yang ke-20. 1997 dia pergi mesyuarat. Ingat mana sini 1997. Kita kata akhir korun 20. Baru berapa tu 100 tahun lebih lah. 120, 130 tahun tu kita kira molek. 120 tahun dulu tu baru Yahudi mari duduk mesyuarat. Sorak lagu mana? Sorak kata kita ni kena ada negeri. Kita tak ada negeri Yahudi ni, tak ada. Pergi duduk di Poland, pergi duduk Sepanyol, pergi duduk dalam Utsmaniyah, pergi duduk Rusia, pergi duduk macam-macam, Iran, duduk rata-rata pok Yahudi. Tidak ada satu negeri yang tetap support dengan negeri orang lain duduk situ untuk nenek moyang dan mau duduk miliki apa dia negeri itu berpuluh-puluh korong dah. Dia tak ada. Sebab tu dia hatta wakil dia ni. Nah, Theodor Herzl ni mari jumpa dengan Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid yang kedua pada masa tu. Nah, Daulah Utsmaniyah. Mari jumpa pada tahun lebih kurang 1901, 1902 gitu. Masuk korong 20 dah.
Nah, apa dia 19. Nah. Tu dia. Hak saat ni 1897. Akhir korun 19. Akhir korun 19. 1901 tu awal korun ke-20. Tu saya silap sikit. Awal korun 20, 1901. Dia mari jumpa di di Istanbul, mari masuk untuk nak oyak hasrat, oyak kata dia ni minta izin daripada khalifah sebagai mewakili Yahudi Zionis antarabangsa. Kolek beliau dia apa mari permintaan dia tu. Mari minta nak beli tanah sebucu ya. Nak beli tanah di Palestin. Bukan awak lagi nak ambil anak cucu dia nak mai duduk gitu ya. Tu dia mari nak beli. Sebab dia kata dia tak boleh duduk di negeri Eropah ke apa semua duk kena buat nyanyi demo belaka. Sungguh lagu tu. Sungguh. Nah, pok dia ni dia kata dia duduk di Palestin tu adalah pada masa tu pun ada dah ratus-ratus orang Yahudi. Jadi dia tu royak kata orang-orang Yahudi ni tidak ada satu tempat yang paling sesuai dan paling dimuliai lebih daripada dia tu duduk dalam bawah jagaan hak Utsmaniyah. Hak Raja Islam, Khalifah Islam pok dia duduk sini. Tapi kalau sama pok Kristian apa semua nyawak nyanyi demo dia kata. Nah, terutama di Rusia, di Jerman, pok nyanyi demo belaka. Nah, kita pun tahu dah, sepah dah tu Hitler pakat duk bunuh sepah dah tu. Nah, juta-juta orang bunuh pok Yahudi dah. Nah, tapi Khalifah Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid tak jang tak ui. Nah, lepas tu dia katalah tengok hak tu saya buat satu klip dah tu terjemuh dengan bahasa Thai. Nah, pok kita cuba pergi cari baca tengok. Sejarah ni dia panggil kan Sontana Heng Satawat, satu dialog, satu temu bual, peringkat abad, peringkat satawat 100 tahun. Yang puak kita kena ngapa belaka, kena ajar anak-anak kita belaka. Sultan Abdul Hamid ayat katakan, sebenarnya Palestin bukan bumi aku, bukan bumi Palestin aku, tetapi dia adalah milik rakyat aku semua. Kalau gitu aku tak boleh nak jual, bukan hak aku. Pas nak buat mana? Mung nak boleh tapi maknanya mu kena lakoh mayat aku dululah. Mudah-mudah itu. Kerana rakyat-rakyat aku, ummah aku, ummah Islam ni boleh bumi Palestin ni boleh dengan perang, boleh dengan darah. Nah, dia mari dia serai pada masa sahabat dulu lagi. Duk perang tak reti-reti. Kalau lagu tu dia tidak akan dijual kecuali dengan harga yang sama. Harga darah juga nak ambil. Nah, lepas tu mung tidak akan boleh bumi Palestin ini kecuali mung kena mari cicek tubuh aku dulu. Cicek badan aku, jasad aku dulu. Tetapi wallahi aku bersumpah dengan nama Allah, aku tak jauh mung cicek tubuh badanku dalam masa aku ni masih hidup. Mesti tahu. Aku tak jauh. Tu situlah dia hamba. Orang panggil Herzl saat ni daripada istana dia bawa keluar air batsop, dia kata uduh-uduh lah situ hamba lagi. Padahal masa tu Sultan Abdul Hamid ni kena kepuh habis dah. Kepuh dah, Eropah pun kepuh dah. Nak putuh dah. Duduk nak serai dah, duduk gaji orang panggil apa dia? Kaki-kaki ni habis dah. Songkram Balkan, perih habis dah Balkan ni. Kok Europe apa ni jatuh habis dah. Nah, kita kena ingat molek apa dia Utsmaniyah ni bukan di Asia saja dak, bukan di Afrika saja dak. Eropah tu. 5 negeri masa dulu tu duduk di bawah pemerintahan Utsmaniyah ratus-ratus tahun, 500 ni ratus tahun. Krik Roman, Poland apa semua tu duduk di bawah apa dia pemerintahan Utsmaniyah ratus-ratus tahun, 500 ni ratus tahun. Tapi pada satu ketika mereka berkumpul. Nah, orang panggil Songkram Balkan tu demo serai sungguh. Serai sampai ke demo berjaya dan boleh berdeka. Kau serai. Nah, tapi lain pada tu tu balik demo merancang nak jatuh Utsmaniyah, nak jatuh aku mana. Sebab apa? Sebab Utsmaniyah ni duduk jadi penghalang kepada
Palestin untuk dia mau duduk nak milik Palestin ni jadi Uthmaniyah ni son. Ada dia ni ada seolah-olah dia ada tok laki lah. Setelah daripada dia bersorak dulu di Switzerland tu, dia pergi tengok habis negeri mana yang paling sesuai untuk nak jadi negeri bagi Yahudi ni. Kita tengok habis di kawasan Ethiopia, Afrika, di apa semua Europe. Oh, dia kata sini Pak Molek di Palestin. Palestin ni hak kita dah. Asal dulu Nabi Musa dia ada dah cita-cita dia dulu kan. Boleh kait dengan agama, boleh. Tempat lain nak dikait dengan agama kan dia tak ada hubungi apa di Sudan, kalau di Ethiopia, di Afrika tak ada. Tapi kalau di Palestin itu ada modal dah. Ada modal dah. Tapi dia tak jaya hak dulu dia nak buat kisah dulu tu dia tak jaya, tapi tak apa dah. Maknanya ada pucuk, ada cerita untuk nak kait. Kata dia ni kena pergi duduk di bumi Palestin. Lepas dia royak silap hak dia ni, royak kata sebenarnya saya temu dah dengan orang janguk ni, orang Tino janguk. Tapi orang Tino tu ada tok laki dah. Tu maknanya. เจอเจ้าสาวแล้วเจ้าสาวที่สวยแต่ว่ามีสามีแล้ว maknanya ada orang duduk dah di bumi Palestin tu orang duduk dah, ada jaga dah, ada tok laki dia siapa? Uthmaniyah, kerana dia duduk bawah jaga Khalifah Uthmaniyah. Ada anak dah, rakyat. Pas kita nak buat lagu mana, Chow Sao kita nak juga kalau masa dulu. Kena bunuh tok laki. Sebab itu setelah daripada situlah perancangan demi perancangan untuk nak menjatuhkan Khalifah Islam. Situ. Kita kena ambil cerita situ dulu, baru tak peling main lek belakang ni. Peling lagu mana lek belakang? Orang main duduk tuduh banyak kata Uthmaniyah jatuh ni kerana Wahhabi. Kerana kerajaan Saudi, duduk tuduh situ. Kita hak tak tahu nama ni, hak tak mengaji sejarah daripada dulu, percaya sungguh. Orang hak tua pun percaya, orang hak budak-budak sama telah dah. Dia tak baca sejarah. Budak-budak ada baca lain. Dia duduk tuduh kata Saudi adalah negeri yang berontak kepada Uthmaniyah. Lepas tu mau Palestin kepada Yahudi ni pun Saudi juga. Wahhabi ni. Untuk nak mencemarkan dia Saudi dan mencemarkan as-salah, akidah salah apa semua. Ayat atau zaman ini kok Yahudi juga. Tak ada kena mengena langsung. Tak ada kena. Kalau kita mikir dengan logik dengan otak pun tak boleh jadi dah. Saya bukan duduk nak pokpong Saudi lah. Tak ada duduk pokpong. Saya tak ada duduk nak pokpong siapa. Tapi kita kecek dengan fakta, ya panggil denganความเป็นจริง dalam perwatasan. Bagaimana kerajaan Saudi pada masa itu ada benda banyak, berapa puluh hutang gitu ya. Duk main dengan unta lagi, main dengan kuda dekat dia. Duk perang sama sendiri masa tu. Tu duk perang sama sendiri masa 150 tahun dulu tu kak. Duk perang sama sendiri. Tak ada minyak lagi. Negara yang berkabilah, kabilah, Hijaznya, Najdinya, apa semua macam-macam. Duduk ruang tua nak jadi satu negeri itu bukan biasa. Tiba-tiba dia ada palang, ada amanat, ada kuasa untuk nak jatuh Khalifah Uthmaniyah. Ni tak boleh ada. Saudi patut lagu mana? Saudi kena getah lah. Kena getah. Orang duduk boh. Siapa duduk boh? Tu kita kena baca sejarah. Nak tahu sejarah dia mau baca tu, sejarah hak siapa royak. Pak kita kena ingat molek. Dan sejarah pasal Ning dibuat secara terancang. Ingat molek dah. Sejarah pasal ini dibuat secara terancang. Mi rebub ada-ada proy. Supaya dengan dia biasa tipu sute dunia orang kata manusia daripada kera ni. Manusia daripada beruk ni bukan biasa ni. Siapakah orang sute dunia boleh percaya 200 tahun percaya. Siapakah hari ni pun masih ada lagi saki baki orang duduk percaya kata manusia macakling ni, manut macakling. Sebab apa? Sebab thai thot, thai pre โดยเป็นระบบ lagu mana hang ngaji wak laksud tulis dalam surat hak ngaji
Ngapa ambil daripada kelas 4, kelas 5 lagi. Hak kita tak ingat. Manut macak link. Terus di Darwin ngaji. Pas tak saya lagi bakok. Di Tongfa Camlong, Witiasa masa dulu. Saya ingat lagi. Saya duduk rasa wayak dah. Tak ingat lagi. Dia tengok. Masa tu duduk Mosi Mosam dah. Dia nak pergi bakok. Dia tengok pipi tepan hak. Dia panggil apa? Wibatanakan hak menut tengok. Oh, sungguh. Manusia daripada beruk sungguh. Kan apa? Dia beruk habis ekor-ekor. Jadi manusia tak itu. Kita tengok sungguh di bakok. Tu untuk nak orang panggil lang samong budak ya. Hak pasal jenis budak, jenis nakศึกษา, jenis nak การเมือง jenis ผู้ที่มีบทบาท jenis นักการศาสนา jenis นักวิชาการ แม้กระทั่งประเภทหมอ gapo semua ni dia ada belaka dalam negeri. Dalam negeri ni dia ada acip belaka kan. Dia ada acip belaka. Dia pilih orang-orang hot top. Orang-orang hot nombor 1 dengan nombor 5 ni orang hot dia dalam telak saka acip ni. Gi obrol di bakok misalnya. Kalau tak boleh obrol di bakok pun gi obrol di Europe. We take we hotel we apa semua kak. We common lagu tu. Sudah kamu klik ke negeri masing-masing, munglah yang akan sebar fikrah hak sat ni, berita hak sat ni. Boleh buat tak? Boleh buat. Siapa kau masuk dalam orang panggil manhaj pengajian, kau pai naik laksud pengajian. Lagu tu untuk dia nak buat orang panggil buat sejarah ni. Sebab tu dalam perang ni pun kita tengok dah. Perang dalam masa 20 tahun ni banyak perang dalam dunia ni. Dalam masa 20 tahun korong yang ke-20 ni kan. Korong 21 ni mula daripada 2001, belum pada tu lagi perang Iran dengan Iraq. Perang Afghanistan, perang Iraq pula. Amerika mari nak serang 2003. Lepas pada tu perang Lebanon. Nah, lepas pada tu perang Syria. Sampakah hari ni orang panggil perang hak tu songkram lang paupan habis. Tiba-tiba Arab Saudi pun perang juga di Syria Yaman. Tak itu kan? Syria Yaman 2-3 tahun baru ni di Syria Yaman. Apabila Saudi di Syria Yaman tu seolah-olahnya Saudi pun tak ada camp. Dia duduk kena peralat demo juga. Klik mari dengan orang panggil sebab sabom. Dalam keadaan lemah. Sebab duk kena orang panggil apa? Duk kena camp demo, mai camp demo. Tapi nak ayat kata lagu mana? Sejarah mari duduk tulis ayat kata tidak ada peperangan yang paling kejam sekali, paling zalim sekali lebih daripada peperangan hak Arab Saudi geser di Yaman. Tengok. Orang susah Yaman duduk susah hak penyakit, hak mati dah 100 tahun dulu pun timur kelik. Kerajaan Saudi ni zalim gitu lalu gitu duduk bong budak, bong sekolah, bong rong payaban. Untuk nak pergi jatuh nama diskredit hak Arab Saudi. Memang benar tu boleh hati berlaku semua. Tetapi sekiranya kita banding dengan apa yang berlaku di Iraq, Amerika gitu duduk tahuk bom di Iraq, hancur lebur habis sutai negeri. Siapa ke negeri Iraq tu hak paling maju dari negeri yang paling maju sekali. Siapakah hari ini serupa dengan negeri hak 100 tahun dulu. Duduk dalam gua-gua rakyat. Nah, Syria dia duduk bunuh orang 10 tahun dah ni. Presiden Syria duduk bunuh orang ni. Nah, orang berjuta lebih dah rakyat dia bunuh. Tapi tak boleh lagi. Boleh. Minggu baru ni dia duduk milih Perdana Menteri benar dia 90-95% kuat. Tengok. Orang semak Perdana Menteri 90 orang. Tapi tak boleh mikrop guna sombat. Jadi ada 3. Budak dia belakang. Boleh. Mana presiden yang boleh 95% lebih. Dari finansial semua. Jadi boleh sampai kelan ni. Hilang orang panggil habis kezaliman Bashar Assad. Hak mari duduk buat zalim pada rakyat dia ni. Sampakah hari ni pun dunia tak ada tulis dalam berita. Jahat secara mana pun tak ada tulis. Tapi bahawa Saudi, nak wisakan pun kata,
nak bomo apa kata, nak kanpek. Dia ada cara untuk nak basuh otak-otak budak ni. Apa dia doktor ke apa semua. Kan ada orang duduk, tu juga saya nak ayatnya, ada orang mari duduk tolong bubuh maklumat suruh buat kita mikir. Tu ingat molek lah, ingat molek. Serupa juga dengan kejatuhan Utsmaniyah. Semua tu dia duduk tuduh pada Saudi belaka. Padahal Saudi tak ada kena mengena, duk main auto lagi pada masa tu. Terlupa dia panggil tangan yang sebenar yang menjadi sebab utama untuk nak menghancurkan sistem Khalifah Utsmaniyah ni bukan Saudi, bukan orang Arab. Memang ada lah orang Arab pecah sama sendiri tu. Ada, duk bercigi mari tu. Ada. Tapi headphone hak besarnya, hak besarnya demo tu. Kongtap crusade tu, puak-puak Kristian, puak-puak Yahudi ni mai duduk merancang lamud dah untuk nak berjatuh Khalifah Utsmaniyah. Siapa kau dia mau buat satu boneka, satu huncet. Nama apa? Mustafa Kamal Atatürk ya. Nah, parti ni bukan biasa ni, pak kita kena pergi kecek semula, kena pergi peranai Mustafa Kamal Atatürk untuk nak menjatuhkan Khalifah Utsmani. Allah, besar sungguh. Buat persatuan, nah, gapo dia panggil yang gapo semua. Tujuannya nak jatuh Khalifah Utsmaniyah. Akhirnya dia berjaya sungguh. Berjaya. Nah, apa dia 1923 hancur lebu apa dia sistem khalifah. Lepas dah tu ke, botok lelaki tak ada kan ada. Masuk dalam rumah perempuan janguk saat ni ke. Masuk mari. Nah, siapa masa tu? Inggeris masuk. Perancis masuk. Nah, masuk di bumi plastik. Amerika tak ada lagi kah tu. Nah, hak biasanya, hak besarnya Inggeris dengan Perancis. Mari masuk nak jaga plastik. Lepas ada perang dunia yang pertama tu. Inggeris mari jaga, Perancis mari jaga. Jaga 20-30 tahun. Tiba-tiba Yahudi penuh. Arab tak khabar ni. Yahudi penuh. Daripada Yahudi 3,000, 2,000 orang tu jadi Yahudi banyak. Banyak dia panggil hijrah lagi. Hijrah. Sorak. Pak Arab ni kita sorak. Oh, jangan mati tak boleh. Nah, lari orang panggil hijrah ni. Mari hijrah dah. Nak buat lagu mana? Kena buat kapung. Buat perkampungan. Buat orang panggil kapung, dia panggil nikom sang tun eng. Bawa nikom sang tun eng. Puak-puak plastik dia ada lah mai duduk. Ada berdek apa semua dia ada peluru lepuk sore dua orang. Muka rumah kita mai duduk nak buat dalam rumah kita, dalam kebun kita, dalam pagar kita. Mai buat rumah depan rumah kita. Siapa tak marah? Marah. Apa marah? Orang panggil pergi duduk. Buat mengenak puak-puak Yahudi tu. Puak-puak Yahudi mengadu. Pongkan tu kena biada dah lah. Tiap-tiap Yahudi tu kena ada senjata, kena ada tahan, kena ada askar wari askar kau masuk, wari senjata besar, senjata canggih. Mari. Alasan apa? Alasan pun tidak pongkan tu untuk nak jaga keselamatan. Keselamatan apa? Ni puak Arab mengenak ni. Tu dia. Pas kita nak lagu mana mengenak ni? Tuai rumah mengenak. Demo asuk anak demo. Nah, wak asuk anak, wak asuk anak. Dia mari bukan mari menikah dengan mok hok tok laki mati saja dak, mok hok bujan saja dak. Wak anak demo anak tiri hok mok ni. Anak demo wak masuk dalam rumah. Patu anak hok tuai rumah sendiri kena tidur dalam jamban tu. Apa lagi tu dah? Kena tidur dalam jamban. Kena tidur pagar, kena tidur luar rumah. Kena tubik daripada rumah. Ada juga. Tu pok kita kena beri khabar situ. Berapa dah? 100 tahun lebih dah ni jadi ni. 100 tahun lagi dah. Jadi apabila Dhufah Warbiyah tu jadi supor dengan apa? Supor dengan tani. Ghazah tu jadi supor dengan sungai padi. Ne Cangwak tu jadi Israel Yahudi bi. Lepas tu asalnya nak jaga lah.
jaga nak pergi ke orang Islam lah West Bank tu, kerana Al-Quds. Gaza pun jaga lah, nak pergi ke orang Islam. Dia perang pula dah. Perang pada tahun 1967. Ingat molek dah. 1967. Dia panggil Naksah. Naksah ni apa dia panggil? Suatu penderitaan darah hak tubik ngatak berti-reti dah. So kerana takam yang terbesar sekali bagi umat Islam 1967. Lagu mana? Kerana setelah daripada Israel mai letak 1948 mai buat negeri dia 1948. Lepas tu Inggeris banyak kata tak apa dah lah. Dia nak cabut lah, dia nak buat tubik dah tentera dia. Tak say dah. Tak say apa muka Yahudi penuh dah. Senjata kata bayar Yahudi penuh dah. Inggeris pun buat tubik, dia tak nak tubik dia. Jadi 1948 situ pun berlaku pembunuhan beratus-ratus ribu dah orang Islam kena lari. Tubik pergi mai di Ordon hak besar sekali, pergi di Lebanon, pergi di Syria, pergi di Mesir. Lari dah ratus-ratus ribu dah. Berlari bangsa-bangsa bersatu baru buat sekatu. Tak apalah, kita nak tolong orang hak tak ada rumah, orang hak keluar daripada rumah ni, kita nak buat satu tabung, nak buat satu dana, nak buat satu kongtun untuk nak tolong puak-puak hak kena hambak saat ni, kena lari saat ni. Bahkan siapa ke saya duk ayat apa kali dah, dia mau buat satu ongkon untuk nak ganti rugi kepada rakyat Palestin dah. Sute-sute sebuah keluarga, satu keluarga ni rugi banyak mana. Rumah hak kena hancur ni. Nilai mai prakmen harga berapa juta? 1 juta rumah. Lepas tu tanah habis banyak ana. Hak dah mau kena serai ke Yahudi. 5 rai, berapa? Lembu kambing. Menatai kereta ke apa semua punah banyak ana. 1 juta 2 juta. Keluarga ni berapa? 10 juta. Tulis 10 juta. Tak apa kawai bayar, nak bayar 10 juta. Nah, siapa cloning tu? Duk 10 juta situ. Tulis aku 10 juta, kawan tu 20 juta, kawan tu 5 juta. Hak boleh sungguhnya, boleh anak kecil. 100 tahun dulu. Dia bawa anak kecil. Tiap-tiap buah rumah orang Palestin, orang Arab tu, kelik tubik pada rumah tu, dia kecil itu, dia ambil anak kecil besi tu. Ambil anak kecil. Siapakah hari ni pun ada lagi orang hak tua umur 90, 80. Dok tunjuk anak kecil tu. Anak kecil. Ni anak kecil ni aku tinggal rumah dulu. 20 tahun. Lagu tu jadi satu satu simbol. Satu alamat anak kecil. Kalau kita tengok kecek plastik ada gambar anak kecil. Sebagai apa? Sebagai satu alamat kata satu hari dia mana klik. Sebab dia mau tinggal anak kecil. Tiba-tiba 1948 tak ada. Bom mari 1997. Oh, Arab ke, moga adik-beradik ni Mesir hak duk tepi tu, hak duk tepi apa dia Israel ni, negeri hak sepadan Israel ni apa? Mesir, Suria, Jordan, lepas tu Lebanon sah lagi. Perang. Masuk dengan Iraq sekali. Iraq pun perang juga. Istihab perang, Allah. Rakyat apa dia tentera lima negeri saat ni 500 ribu orang lebih 500 ribu lebih tulis 500 ribu lebih tentera hak ni hak negeri hak sepadan lepas tu hak mari Songsem hak sem lagi Kong Nun ni mari daripada Jazair, Kuwait, Libya, Saudi sendiri, Maghrib, Pakistan, Sudan tu ni puluh pula negeri ni, negeri Islam ni kerana semangat nak perang dengan Yahudi ni. Tu pada tahun 1997. Tepat 5 bulan ni baru ni bulan ni sebab tu lah ni kalau kita duduk tengok dalam berita-berita hak lah ni tu dia akik sejarah ni, sejarah perang 1997. Mudah-mudah kata negeri Arab 10 negeri lebih dengan kelengkapan yang paling banyak kereta gebah dengan tentera ratus-ratus ribu
Dia duduk lawan dengan apa? Dia duduk lawan dengan Yahudi yang baru letak, baru lantik, baru tubuh negeri. Negeri dia baru letak 1948. Pas 1957 berapa? Tak sampai 20 tahun. Ingat molek dah. Negeri yang baru tubuh tak sampai 20 tahun. Pas negeri hak tubuh tu pun negeri bukan tubuh tempat negeri dia. Negeri hak dia baru hijrah pergi duduk rapah negeri orang, dia buat negeri dia. Bukan sepuangan negeri ni, negeri Thai, ke Malaysia, Indonesia, beribu tahun dah dia mau duduk. Nak buat satu negeri ni, dia ada sejarah ratus-ratus tahun orang negeri tak itu kan. Kecuali Israel. Israel tak ada sejarah dia. 100 tahun. Tu ya. Ni pada masa 1948 tu dia masuk banyak. Jadi negeri yang baru lahir 20 tahun tu pun diduduk tubuh di negeri orang, tiba-tiba dapat mengalahkan negeri Arab yang umur dia ni beribu tahun. Mesir Nuh lagi masa Nabi Musa lagi. Iraq pada masa Nuh lagi, pada masa Nabi Ibrahim lagi negeri Iraq. Tak gitu kan? Pas mana lagi Syria, ya Allah, negeri tu le belakang orang Islam. Orang panggil damban manusia yang ada peradaban mi arayat tammi wa tanatam. Orang panggil yauna pen-pan pi. Dengan tentera dengan apa semua negeri orang panggil. Tiba-tiba mari perang hari Allah berat. Hari songkram hokwan tu. Pak kita kena ajar anak kita ni. Sebelum pada nak ajar kena witi pak kita. Lepas tu dia ayat ke anak-anak. Songkram hokwan. Negeri Islam 10 negeri lebih dengan kelengkapan yang cukup. Dia duduk perang dengan Yahudi. Hari habis licingnya boleh ke Yahudi. Dulu dah ada juga Gaza. Ada juga Taning ni, Tufah luar biasa. Perang hari itu habis licingnya kau demo habis. Nah, apa dia hak Gaza ni Mesir duduk jaga habis ke Yahudi juga Allah. West Bank ni Jordan duduk jaga. Nah, duduk jaga Jordan habis yang makan di Israel juga. Tirap Sunggolan, Murtafaat Jolan. Nah, tebing tinggi Jolan. Hak ni duduk sepada Syria. Habis sampai keluar ni. Hak Jolan pakai itu. Sampai keluar ni tak boleh masuk. Tak boleh bukan hak Syria. Bukan hak Syria. Wi ke Israel ni. Hak adanya dalam ni Gaza. Patut Dhofah. Dhofah ni pun boleh klik ni pun kau Syria masuk juga. Yahudi duk Syria masuk. Sampai keluar ni tu tak ada banyak lah pak orang Israel duk boleh tu. Nah, kata Taning tu misalnya Taning tu boleh ke orang Islam. Padahal tak. Ampun lain-lain banyak tu duduk serai daripada Yahudi belakang. Tu hak ni hak berlaku bila puasa bau ni tu. Satu kampung nama dia Syekh Jarrah. Satu kampung. Dia nak putus habis. Dia nak buat perkampungnya dia. Tu dia dah. Hari peraya Allah dalam masa harinya Allah boleh. Dia tak khabar, Arab tak khabar kan? Yahudi mai letak sungguhlah negeri pak dia tu. Tapi ketiga-tiga ataupun pak negeri hak sepada dia saat ni, Mesir sendiri. Nah, Mesir apa dia terutama Hafiz Asad pada masa Hafiz Asad lah tu. Nah, di Syria, Jordan kena ke hak dia belakang dah. Nah, orang dia, naik pun hak dia, semua naik pun ni, orang dia belakang. Kecek Arab, kecek Mesir, kecek Syria, tapi otak, ideologi, akidah kita mana? Habis tu jadi Allah rumah tu. Tu kena faham lah. Cuma kereta gebar tu pandai pakai. Lepas tu dia mari bang habis. 80% kau 10% alat-alat senjata hak negeri Arab tu kena hancur lebuh tu. Tu kematian pun banyak. Nah, mati tu dekat-dekat dengan di antara 15,000 sampai 25,000. Apa dia Israel
tak ada apa ekor, tak apa 1,000 orang mati. Nah, kan sunsia pun tak sampai 5%. Kan sunsia hak pun tak dia. Yo ke? Kalau kita tanya, boleh ke orang panggil negeri, puluh-puluh negeri, mari duduk perai dengan satu negeri yang baru, yang umur tak sampai 20 tahun? Ya ke? Ya, kerana apa? Kerana sebenarnya orang panggil kan pecena ni di antara Israel dengan negeri Arab puluh-puluh saat ni. Negeri Arab bukan hanya semata-mata berdepan dengan negeri Israel saja dah. Negeri Israel itu penkai Tuhan. Jadi okey, hak sungguhnya habis sudah negeri dah. Negeri hak besar-besar dah, gergasi pada masa tu dah. Nah, Inggeris terutamanya, terutama Amerika pun naik dah. Hak tu dah. Sebab tu saya ayat dah. Nah, siapakah hari ni, siapa-siapa yang menganggap kata Hamas tu berlawan dengan Yahudi ya, dia tu tak kerti sejarah tu. Sebenarnya Hamas bukan hidup perang dengan Israel saja, tapi dia memerangi semua. Dia panggil gapo? Orang prakok hak dia tu, negeri-negeri nah Eropah pada masa dulu sampai hari ini, demon ni, persatuan ini, pandemik hak ni tidak pernah orang panggil pecah. Itulah panggil malam ni, insya-Allah ikhwan yang saya hormati sekalian. Sebab tu kita kena we tahu dan minta pok-pok kita tu orang panggil apa dia ikuti berita sokmo Al-Quds qadiyatu kulli muslim tu orang panggil penwarak kaum muslim tukun. Jadi satu agenda bagi setiap orang Islam daripada dulu sampai sekarang. Pas nak kembali lagu mana? Kembali dengan Islam. Jangan duduk ambil hak cita-cita hak dulu. Arak kebangsaan ko apa semua. Oh, bukan dia dah tu. Bukan dia, tak kena dah. Nah, sebab tu ni tu baru dia tahu kata tak serupa dulu dah. Tak serupa dulu. Ni sekali dengan Fatah ni, pergi hak 10 negeri ni. Fatah ada dah tu, Yasir Arafat ada dah tu. Nah, Yasir Arafat, Mahmud Abbas ada dah tu tu. Nah, duk pergi sekali dah tu. Tu dia tiba-tibanya bukan pergi. Nah, kerana orang-orang demo berlakon. Buat satu lakon untuk nak pergi tu ya. Kita kena kembali kepada Allah. Jadi lah ni sahwah naik ni. Sahwah kebangkitan terutama hak berlaku di Turki apa semua, kita jangan duduk orang panggil tinggal lah. Nah, tu dia. Kalaulah Al-Quds ini merupakan nadi umat Islam seluruhnya, Al-Quds yang Ces itu. Nak tahu kata umat Islam kita ni lemah tak lemah, pergi tengok di Masjid Aqsa tu. Kalau Masjid Aqsa gagah berada di bawah pemimpin Islam, maka Ces tu pada masa tu umat Islam pun gagah. Dan supaya masa Salahuddin Ayyubi. Tapi kalau situ lemah duk kena bawah jajah Israel, maka sudah tentu pada masa tu umat Islam lemah selemahnya sepenggalan. Hak tu di hak peringkat dunia. Hak peringkat dunia selaginya kena tengok di Turki. Arbakan, Najmuddin Arbakan wayak kata Hagia Sophia, Masjid Hagia Sophia ni nak melambangkan kekuatan orang Turki. Kalau orang Turki kuat, Masjid Hagia Sophia kena boleh semaya. Macam situ. Kalau boleh semaya bila, kalau azan melau bila di Masjid Hagia Sophia, maka itulah petanda kata umat Islam Turki kuat. Baru 2 tahun baru ni lah kan. Mulabas dah tu. Mulabas sampai hari ni. Duk jadi apa Qurannya macam-macam dah. Hagia Sophia. Hak kena katuk. Nah, berapa ratus tahun dulu. Beratus tahun dulu. Sampai hari kiamat. Hak tu di Hagia Sophia. Lepas pada raya baru ni, hari ni Masjid Taksim. Gapo dia Taksim? Tepat hak maksiat paling banyak sekali. Dia panggil jadi alamat kepada sekular. Puak-puak nak jolin, nak pasal jenis souvenir orang Tino, nak judi, nak buat maksiat, kena pergi di Medan Taksim tu lah. Kita bandinglah gapo di Bakok tu. Situ. Nah, tu dia. Tiba-tiba Erdogan buat sejek besar situ. Mai buka bila buka awal Jumaat baru ni, bulan Syawal. Tengok Medan Taksim. Medan Taksim. Tu setelah daripada
Dia kerongkaliannya masa dia jadi gubernur lagi kuat Istanbul, masa 27 tahun dulu dia tunjuk dah, kata kita akan buat masjid situ. Sebab kau baba tahu kata Erdogan kata nak buat masjid pakai sukor ada, pakai buat kata fun kelangwan. Tak boleh jadi mimpi di siang hari. Tiba-tiba lah ni tu. Dan Erdogan wayak kata insya-Allah masjid sini, azan sini akan dikumandang sampai ke hari kiamat juga. Sampai hari kiamat. Tak boleh jadi dah. Tu nak ayat kata demo duduk buat sejik sungguh. Sejik ni batu, sejik ni besi. Tapi kita jangan tengok sekadar besi, sekadar batu dah. Bukan. Al-Aqsa bukan batu, bukan besi. Hagia Sophia bukan batu, bukan besi. Masjid Taksim juga bukan batu, bukan besi. Tapi ia adalah lambang orang panggil gapo jadi sanjalak untuk nak jadi neraca pengukuran kekuatan dan kelemahan umat Islam. Duduk situ dah. Itulah pada kali ini insya-Allah malam ni insya-Allah kita akan sambung minggu berikutnya insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum. Lon itu dia dah tawar ke awak lon kawan kita lemah. Dia dah lagu kita lemah dah. Oh, kawan tu nak tolong, nak mari hatta orang panggil sukarelawan untuk nak mari sapuh dulu ni, sapuh benda-benda serpeh bangun ni hak cor ni hak ni mesti. Lagi mesti. Lepas tu dia hatta pekerja-pekerja dia apa semua mari duk cuci bangunan. Lepas tu mari duduk nak tawar 500 juta lebih untuk nak buat hopak, nak buat tiu asai, nak peraprung satu pokok, nak buat jalan, nak buat apa semua tu pun melalui Mesir belaka. Dan sampakah hari ni pun hak 500 juta tu saya tak tahu lagi. Kata Ghazah apa dia pokok Ghazah ni terima tak terima. Allah saya tak tahu lagi, tapi hak ni biasa berlaku dah. Biasa berlaku pada masa 2014 dulu, perang yang ketiga dulu. Lepas pada tu ada satu negeri, negeri Iran. Mari tawar nak buat hospital 500 juta juga. Saya tak silap saya, 500 juta dolar juga. Nak buat hospital yang paling canggih, paling maju sekali di Gaza. Tapi syarat dia nak buat habis pekerja dia. Berapa orang yang perlu nak buat hospital besar, dia nak buat arkitek, dia nak buat wisawak, dia nak buat orang kerja ratus-ratus orang nak mari di Gaza. Perjanjiannya lebih pada 5 tahun dia tahu lah muka nak buat bangunan pada hospital yang paling besar tu. Hamas masa tu dia jawab kata kalau mu nak duit, nak sungguh buat duit. Kami pandai belakang dah. Boleh buat rumah, boleh buat hospital dengan sendiri, ada arkitek, ada wisawak, ada orang bekerja, orang penganggur banyak sekali. Jadi kalau mung tu nak tolong aku sungguh, buat duit kami nak buat. Siapa keluar ni pun tak ada lagi duit tu. Tak tolong. Saya takut hak tu. Hak tu pun sponsor Mesir pun pada mula-mulanya dia nak hatta hak barisan, hak askar, hak tahan. Lepas tu kita tahu tahan dia tu siapa. Tujuannya untuk nak mari cari rahsia dalam Gaza. Tu kita kena ingat. Gaza ni ada ayat dah dulu dah. Bawah tanah tu 500 kilo. Lubang bawah tanah. Terowong umur 500 kilo. Hak ni Yahya Sinwar ayat sendiri, dia kecek sendiri. Dia kata kami dia terowong umur dalam tanah tu 500 kilo. Pergi baru ni, pergi sebelah hari baru ni tentera Yahudi hanya boleh memusnah 100 kilo saja. 1 kilo. 400 kilo lagi tak ada. Tu dia duk saya tu. Duk buat rongan man demon ni boleh buat soroh, boleh buat penawut, dia nak tahu tu. Lepas tu dia panggil hak tulah belaka. Nauzubillah. Cuma dia panggil pandailah, kita rasa kata Hamas ataupun Gaza dia matang benar-benar ni dan dia tahu komplot dia tahu perancangan dan dia buat apa yang dia rasa kata lebih manfaat kepada dia dan kepada ummah. Sekadar tu dah dia boleh buat itu. Kalau nak tolong secara zahir juga tolong insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi